Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Nurzentan, nombor matrik 059750. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan di bawah tajuk yang diberi kedudukan kodi fasik dalam sesuatu perbicaraan. Baiklah, saya akan mulakan dengan definisi. Definisi yang pertama adalah daripada perkataan kodi. Kodi atau istilah yang lebih dikenali adalah hakim. Perkataan kodi berasal daripada kata nama bahasa Arab. Perkataan kodi diambil daripada kata kerja qada yang membawa makna memutuskan atau menyelesaikan. Perkataan kodi ini juga terbina daripada isim fa'il daripada binaan masdar al-qada. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kodi adalah hakim dalam perkara berkaitan dengan agama Islam seperti pernikahan, penceraian orang Islam, perbicaraan orang yang dituduh yang melanggar syariat Islam dan lain-lain. Seterusnya, perkataan fasik berasal daripada kata nama bahasa Arab fasaqah, yafsuku, wa yafsiku, fisqan wa fusuqan. Ibnu Manzur ada mengatakan al-fisq membawa makna kederhakaan, iaitu dengan meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan keluar dari jalan kebenaran. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, fasik adalah tidak mempedulikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala seperti golongan yang berdosa besar. Manakala fasik pada istilah adalah golongan yang melakukan dosa besar atau kerap melakukan dosa-dosa kecil. Perbicaraan pula membawa makna pengadilan sesuatu perkara di mahkamah. Perbicaraan secara amnya merujuk kepada proses formal di mana pihak yang terlibat dalam pertikaian atau perkara undang-undang datang ke mahkamah atau badan perundangan yang diberi kuasa untuk menyelesaikan masalah mereka. Ia adalah proses yang dikawal secara rasmi di mana fakta, bukti, hujah dan pendapat diperiksa oleh pihak berkuasa bagi mengeluarkan keputusan. Dalam sebuah perbicaraan terdapat beberapa elemen penting seperti pihak yang terlibat, plaintiff dan defendant, mahkamah, hakim, bukti dan hujah serta keputusan. Oleh yang demikian, kodi fasik dalam sesuatu perbicaraan membawa makna hakim yang dianggap telah melakukan perkara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam mengendalikan perbicaraan antara dua atau lebih pihak yang bertelagah di mahkamah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menerangkan mengenai syarat-syarat pelantikan kodi. Terdapat 8 syarat bagi pelantikan seseorang kodi. Syarat yang pertama, kodi itu mestilah seorang yang beragama Islam. Maksudnya kat sini, orang kafir tidak boleh menjadi kodi. Syarat yang kedua pula adalah seseorang kodi itu mestilah taklif. Taklif kat sini membawa maksud kodi itu mestilah seorang yang baligh dan berakal. Syarat yang ketiga pula adalah seorang kodi tidak boleh terdiri daripada golongan hamba, sama ada hamba itu hamba sepenuhnya atau hamba separuh masa. Lepas tu, syarat yang keempat pula, seorang kodi mestilah seorang lelaki dan bukannya seorang perempuan. Okey, bagi syarat seterusnya merupakan fokus utama dalam perbahasan tugasan kami, iaitu seseorang kodi itu mestilah bersifat adil. Adil di sini membawa maksud menjauhi dosa besar, iaitu setiap kesalahan yang diberikan amaran keras oleh kitab Allah Subhanahu Wa Taala atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara dosa besarnya adalah minum arak dan mengamalkan riba. Adapun adil juga membawa maksud seseorang itu tidak berterusan melakukan dosa kecil. Contoh dosa kecil pula ialah tidak bertegur sapa dengan saudara Muslim lebih daripada 3 hari. Orang yang bersifat adil juga mestilah seorang yang boleh dipercayai dan tidak disyaki menjawab jawatan kodi untuk menjaga kepentingan peribadi atau kerana ingin mengelakkan keburukan daripada menimpa dirinya menurut cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Ini bermakna orang fasik tidak boleh menjadi hakim kerana kata-katanya tidak boleh dipercayai dan dia tidak dibolehkan untuk menggunakan harta anaknya sekalipun kasih sayangnya terhadap anaknya sangat besar. Oleh itu, hukuman yang diputuskan oleh kodi tersebut tidak dapat dijamin menjadi keputusan yang adil. Syarat yang seterusnya ialah kodi itu haruslah seorang yang sempurna panca inderanya, iaitu boleh mendengar walaupun terpaksa menjerit di telinganya, boleh melihat dan boleh bertutur. Ini bermakna orang buta yang kehilangan penglihatannya, orang yang pekak dan orang yang bisu tidak boleh dilantik menjadi kodi walaupun isyarat yang diberikannya boleh difahami.
Okey, syarat yang ketujuh bagi pelantikan seseorang qadi itu ialah seseorang qadi itu seharusnya seorang yang berkelayakan untuk menjalankan tugas kehakiman. Oleh itu, adalah tidak sah untuk melantik seorang yang pelupa dan cacat fikirannya yang disebabkan oleh usia lanjut atau sakit untuk menjadi seorang qadi. Syarat yang terakhir bagi pelantikan seseorang qadi ini ialah seorang qadi haruslah seorang yang mujtahid. Ini bermakna tidak boleh menjadikan orang yang jahil terhadap hukum syarak ataupun mukallid menjadi qadi, iaitu orang yang hanya menghafaz akan mazhab imamnya tetapi tidak mengetahui masalah-masalah yang rumit yang tidak mampu untuk memahami dalil yang digunakan oleh imamnya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan sambung tentang hukum qadi fasik dalam perbicaraan bagi setiap mazhab. Yang pertama sekali, Imam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat bahawa tidak sah perbicaraan yang dikendalikan oleh qadi fasik. Mereka mensyaratkan adil bagi pelantikan seseorang qadi. Manakala Imam mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa perbicaraan qadi fasik adalah sah, tapi dengan syarat qadi tersebut menghukum dengan hukuman yang bertepatan dengan hukum syarak. Imam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali bersepakat bahawa tidak sah perbicaraan yang dikendalikan oleh qadi fasik. Hal ini demikian kerana kata-kata mereka tidak boleh dipercayai. Malahan, mereka juga diragui dapat menjatuhkan hukuman yang adil kepada orang ramai. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya. Jadi jelaslah berdasarkan ayat Quran di atas bahawa seseorang qadi tidak boleh dilantik daripada kalangan orang yang fasik kerana kata-kata mereka tidak boleh dipercayai dan perlu diteliti dahulu kebenarannya. Seterusnya, Imam mazhab Hanafi berpendapat bahawa perbicaraan qadi fasik adalah sah selagi mana hukuman yang dijatuhkan selaras dengan hukum syarak. Hal ini demikian kerana menurut Imam mazhab Hanafi, hukum bagi melantik seorang qadi fasik adalah harus dan adil bukanlah syarat sah pelantikan seseorang qadi, tetapi hanya syarat sempurna bagi melantik seorang qadi. Jika diteliti dengan lebih mendalam, pendapat Imam mazhab Hanafi ini tidaklah bermakna wajar untuk kita melantik seorang qadi fasik. Jika kita melihat keadaan pada hari ini, memang agak sukar untuk kita mendapatkan seorang qadi yang benar-benar adil dan memenuhi syarat. Tetapi ini bukanlah alasan untuk kita melantik seorang yang terkenal sebagai fasik untuk menjadi qadi. Tapi hendaklah kita melantik seseorang yang paling layak di kalangan yang ada dan mengutamakan yang paling baik di kalangan mereka yang ada. Syarat ini penting kerana peribadi yang baik, akhlak yang mulia, keimanan dan kewibawaan seseorang qadi itu akan dapat meyakinkan masyarakat dalam pentadbiran kehukuman dan undang-undang yang akan dilaksanakan. Sebagaimana kita tahu, keunggulan sesuatu undang-undang bukan sahaja bergantung kepada undang-undang itu sendiri, tetapi bergantung juga kepada pentadbiran dan pelaksanaannya. Okey, kita sambung pula pada taraf qadi fasik dalam suatu perbicaraan. Yang ni terbahagi kepada dua, iaitu sebelum pelantikan dan selepas pelantikan. Saya mula kepada sebelum pelantikan dulu ya. Sebelum pelantikan seorang qadi ni, seorang qadi tu mestilah bersifat adil. Adil menjadi syarat utama, bahkan menjadi syarat wajib dalam pelantikan seseorang qadi menurut jumhur ulama. Jika seorang qadi tu fasik, maka setiap hukuman yang dijalankan adalah bermasalah. Akan bermasalah lah. Mari kita lihat pula pada sejarah Umar bin Al-Khattab dalam kitab Futuh Mesir wal Maghrib. Beliau sanggup menghukum Muhammad bin Amru bin Al-As, iaitu Muhammad bin Amru ni siapa? Anak pemerintah Mesir, yakni anak gubernur Mesir lah. Muhammad bin Amru ni pada satu hari belum berkuda dengan seorang gebeti. Pada waktu tu beliau kalah dalam perlombaan tu. Lalu beliau, Muhammad bin Amru ni, menampar muka gebeti tersebut lalu berkata, aku anak daripada orang mulia dan bangsawan. Lalu Saidina Umar memanggil mereka berdua ke kota Madinah dan melaksanakan hukuman kepada anak pemimpin tersebut, Muhammad bin Amru itulah, dan juga berkata, sejak bilakah kamu memperhambakan manusia sedangkan para ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan bebas dan merdeka?
Berdasarkan sejarah yang disebutkan, dapatlah difahami bahawa pelantikan qadi yang adil adalah kewajipan bagi qadi tersebut menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan adil dan saksama, tidak mengira apapun darjat seseorang mahupun taraf seseorang. Setiap kesalahan perlu dihukum. Berbeza dengan qadi yang fasik. Jika qadi itu seseorang yang fasik, maka ucapannya juga tidak akan benar. Lantas, bagaimana pula dia hendak menghukum sedangkan dirinya juga adalah orang yang fasik? Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 152, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Dan apabila kamu mengatakan sesuatu, yakni semasa membuat apa-apa keterangan, maka hendaklah kamu berlaku adil sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu, daripada surah Al-An'am. Menerusi ayat ini dapat kita fahami bahawa pelantikan qadi yang fasik adalah dilarang kerana kebanyakan setiap ayat yang dituturkan adalah tidak benar. Oleh kerana itulah setiap tutur kata seseorang yang fasik perlu diselidiki kembali. Jumhur ulama menghukumkan tidak sah melantik qadi yang fasik kecuali dalam sebahagian mazhab Hanafi yang mengharuskan, seperti yang telah pun dibahaskan oleh sahabat-sahabat saya sebelum ini. Okey, kita masuk pula pada selepas pelantikan. Bagaimana pula jika qadi fasik itu berlaku selepas daripada pelantikan? Daripada Imam Burhanuddin dalam kitab Tafsirat Al-Hukam fi Usul Al-Aqdiyah wa Manahij Al-Ahkam mengatakan secara umumnya bahawa para fuqaha menyatakan seseorang qadi itu secara peribadinya hendaklah mengikat dirinya dengan beberapa perkara. Apabila seorang qadi itu melanggar etika sebagai seorang qadi, maka seorang qadi itu juga boleh hilang kelayakan atau kata erti lain, hilang jawatan untuk menjadi qadi pada masa hadapan. Ahli fiqh Al-Hattab, Imam Al-Hattab Al-Maliki daripada kitab Al-Hattab Mawahib fi Jalil fi Syarah Mukhtasar berkata, pemimpin perlu memeriksa keadaan setiap qadi dan dia hendaklah segera melucutkan jawatan mereka yang berterusan melakukan hal yang fasik dan melucutkan jawatan mereka merupakan wajib. Dan sesiapa yang takut untuk menjadi fasik, dianjurkan baginya untuk menjadi qadi. Jika dia mendapati qadi itu lebih baik daripada yang lain, dia berhak memecatnya untuk melantik yang terbaik. Sebagaimana dalil, idza wushidal umur ila ghairi ahlihi fantaziru as-sa'ah. Apabila diserahkan urusan umat kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Daripada riwayat Bukhari nombor 59. Berdasarkan pembahasan ini dapatlah difahami bahawa pelucutan jawatan qadi fasik adalah diwajibkan mengikut pandangan jumhur ulama kerana ianya mampu merosakkan institusi kehakiman. Bagaimana hendak menentukan seorang qadi itu fasik? Berbalik kepada syarat yang telah dibahaskan sebelum ini. Contohnya, qadi tersebut melakukan dosa besar, iaitu rasuah, zinar dan sebagainya. Perlu dilucutkan jawatannya menurut jumhur ulama. Adapun sebahagian mazhab Hanafi, adil tidak menjadi syarat keharusan untuk melantik seorang qadi, tetapi menjadi syarat kesempurnaan pelantikan. Oleh itu, pelucutan jawatan qadi fasik bergantung mazhab manakah negeri tersebut amalkan dalam pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembincangan dengan menjelaskan berkaitan keadaan qadi fasik di Malaysia. Pertamanya, di Malaysia terdapat peruntukan undang-undang yang menerangkan bagaimana seorang qadi itu boleh dilucutkan kuasanya. Peruntukan tersebut adalah di dalam Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989, Seksyen 39, Subseksyen 2 yang menyatakan bahawa seseorang hakim syar'i boleh meletakkan jawatannya pada bila-bila masa dengan mengutus surat yang ditandatangani olehnya kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan, tetapi dia tidak boleh dipecat daripada jawatan kecuali mengikut peruntukan seksyen ini yang berikut. Subseksyen 3 pula menyebut bahawa jika Ketua Hakim Syar'i merayu kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan menyatakan bahawa seseorang hakim syar'i patut dipecat oleh kerana kelakuannya tidak baik atau dia tidak berupaya oleh kerana kelemahan tubuh atau otak atau apa-apa sebab lain menyempurnakan tugas dengan sepatutnya, Duli Yang Maha Mulia Sultan hendaklah melantik suatu tribunal mengikut subseksyen 4 dan merujukkan rayun itu kepadanya, dan atas syur tribunal itu, Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh memecat hakim syar'i itu daripada jawatannya. Terdapat beberapa contoh kes berkenaan qadi fasik yang berlaku di Malaysia dan saya akan menceritakan salah satu daripadanya, iaitu berkaitan seorang hakim Mahkamah Sesyen di Kuala Kubu Baru, Azmil Muntafa Abbas. Menurut pertuduhan, Azmil semasa menjalankan tugas sebagai qadi Mahkamah Sesyen telah didakwa menerima wang tunai sebanyak RM5,000 tanpa apa-apa balasan, yang mana tertuduh mengetahui mempunyai
hubungan dalam suatu prosiding yang berkaitan dengannya, iaitu mengendalikan kes jenayah bagi 6 orang kena tuduh yang telah melakukan kesalahan di bawah subsection 9-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 Akta 289 dengan menjatuhkan hukuman denda terhadap mereka semua. Perbuatan tersebut yakni menerima suapan itu dilakukan di sebuah cawangan bank di Setia Alam 2 pada 10 Mei 2018 dan dengan itu tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Oleh yang demikian, hukuman yang dikenakan terhadap tertuduh iaitu Azmil ialah dilucutkan sebagai hakim dan penjara selama 6 bulan serta denda sebanyak RM25,000 oleh Hakim Rashidah Ghazali. Sekiranya tertuduh gagal membayar denda, maka akan dikenakan tambahan penjara 6 bulan terhadapnya. Walau bagaimanapun, setelah rayuan dibuat, terbaru pada 3 Januari 2024, Hakim Hasbullah Adam mengetepikan hukuman penjara 6 bulan dan denda RM25,000 tersebut dan menggantikannya dengan hukuman penjara sehari dan denda berjumlah RM12,000. Mahkamah menolak rayuan bekas hakim itu yakni Azmil terhadap sabitan selepas berpendapat keputusan Mahkamah Session Shah Alam mendapatinya bersalah adalah selamat untuk dikekalkan. Tertuduh turut diperintah menjalani hukuman penjara selama 3 bulan jika gagal membayar denda tersebut. Kes ini dapat dikategorikan sebagai kes qadi yang bersifat fasik kerana Azmil sebagai hakim Mahkamah Session pada ketika itu telah menerima rasuah daripada pesalah. Walhal kita sudah sedia maklum bahawa rasuah merupakan salah satu dosa besar dan apabila seseorang qadi melakukan perbuatan itu, maka dia sudah menjadi seorang qadi yang fasik dalam menjalankan tanggungjawabnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, kita masuk pula pada hikmah pensyariatan qadi yang adil. Apa hikmah ni? Hikmah di sebalik pensyariatan penghakiman qadi yang adil ialah keperluan dan kepentingan manusia dapat dipelihara melalui langkah ini. Sebagaimana kita maklumlah, manusia ni saling bergantung kepada satu sama lain. Pada dasarnya hidup bermasyarakat. Manusia ni tak mampu hidup sendirian. Malah dia perlu bergantung kepada orang lain bagi memenuhi keperluan asasinya, iaitu dengan bekerjasama. Sudah tentu akan berlaku pelbagai percanggahan dan pembelahan kerana wujudnya kepentingan yang berbeza dan budaya menindas. Maka dari sinilah timbulnya keperluan kepada seorang hakim yang adil yang mana perlu wujud untuk membolehkan orang ramai untuk mengadu kepada seseorang yang boleh berlaku adil dalam membuat keputusan apabila sebarang pertelagahan berlaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamun." Maksudnya setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, yakni engkau dan pengikutmu wahai Muhammad ke arah agama yang daripada ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Teruslah berpegang dengan agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dalam keadaan bersedia secara semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang betul dan lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Daripada surah Ar-Rum ayat 30. Berdasarkan ayat ini dapat kita fahami bahawa pensyariatan qadi yang adil amat dititik beratkan dan bukanlah qadi yang fasik. Kestabilan sebuah negara bergantung kepada pemilihan qadi yang adil yang mampu mencari titik penyelesaian masyarakat bertelagah dengan cara yang adil dan saksama bagi pemilihan negara yang makmur. Bermula daripada pemilihan pemimpin dan qadi yang baik dari segi intelektualnya, akhlaknya dan juga nilai rohani yang ada pada dirinya. Jika pada dirinya sudah banyak nilai rohani yang ada, maka sudah tentulah dia mampu memimpin masalah masyarakat dengan baik secara adil dan saksama. Oleh itu, pemilihan qadi yang adil amat dititik beratkan dalam sesuatu urusan penghakiman. Kesimpulannya, kehadiran kodi fasik dalam perbicaraan boleh menjejaskan kredibiliti mahkamah. Keputusan yang dikeluarkan oleh kodi fasik juga boleh menimbulkan kontroversi dalam kalangan masyarakat. Oleh yang demikian, terdapat beberapa cadangan yang boleh dipertimbangkan. Antaranya, pertama, kerajaan melaksanakan pemantauan dan penilaian yang rapi bagi memastikan hakim yang sedang berkhidmat mencapai piawaian, etika, moral dan integriti bagi melaksanakan tugas hakim. Yang kedua, kerajaan menyediakan latihan dan pendidikan seperti kursus yang berterusan bagi hakim meningkatkan mutu kerja mereka. Yang ketiga, hakim juga berperanan dalam menghantar laporan operasi mereka bagi memastikan pematuhan piawaian yang ditetapkan. Akhir sekali, masyarakat juga berperanan mengadakan kempen bagi memberi pendidikan kepada masyarakat tentang kepentingan
keadilan dalam sistem perundangan. Semoga dengan usaha ini, sistem keadilan di Malaysia mampu mengekalkan integritinya serta boleh dipercayai masyarakat untuk menyampaikan keadilan mengikut syariat Islam. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.